Baik, kita bersama dengan rakan tugas dari daerah Tutong bersama dengan Ernie Sofina binti Mustafa. Assalamualaikum Ernie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar rakan saya Muammar dan juga Atul di sana? Alhamdulillah kami sihat pada pagi ini. Jadi keadaan cuaca di daerah Tutong macam mana ni Ernie? Alhamdulillah ya, cuaca di Tutong cerah-cerah sahaja. Baik, ini tadi sempurna juga untuk hari ini anak-anak kita ni periksa belajar untuk hari ini dan ada sains year 6-nya Planet and the Cycle of the Solar System. Jadi tadi soalan sudah pun ditanya kepada Atul. Jadi kalau Ernie boleh ditanya ke tu? Kalau saya kurang mahir lah kalau sains ini kurang minat sebenarnya Muammar ya. Tetapi baik, kalau dipaksa Jo menjawab, terpaksa Jo belajar dululah. Di Google dulu. Baik, kita tambah sedikit untuk pengetahuan bersama. Ernie, adakah bulan boleh mengeluarkan cahaya? Saya rasa tidak ya, kerana cahaya datangnya daripada matahari. Matahari. Jadi betul bagaimana kan? dengan Atul? Bolehlah, boleh. Sebab saya mengatakan tadi, katanya saya kurang pasti dengan jawapannya. Lepas meninggalkan kalian. Tapi bulan boleh menerangi kegelapan malam. Itu saja yang saya dapat jawab. Itulah jawapan daripada. Tapi jawapannya sebenarnya ialah betul apa yang dikatakan oleh Ernie. Ya. Sebenarnya bulan tidak boleh memberikan cahaya, namun ianya datangnya daripada matahari sebetulnya. Pantulan daripada matahari datangnya kepada bulan. Jadi itulah yang menerangi dunia kita ni. Baik, itu sudah kita berserahkan bersama dengan Ernie untuk mengongsikan informasi berkenaan. Silakan Ernie. Baik, terima kasih rakan saya di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah Auda, hari ini kita dapat bersama lagi ya. Seperti biasa, kita akan kongsikan bahan visual yang telah pun disediakan. Dan nanti juga akan kita kongsikan satu maklumat ya. Dan terus saja kita saksikan bahan yang telah pun disediakan bersama rakan saya Majdi. Ya sudah, memang tidak terlepas daripada pandangan saya untuk melihat keindahan, kecantikan bunga ini. Sejuk mata memandang. Inilah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah sudah bunga moss rose ataupun lebih sinonim dikenali oleh masyarakat kita ni sebagai bunga pukul 9. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dengan bunga pukul 9, mari ikuti saya. Bunga pukul 9 lazimnya akan kembang dengan mekar pada sekitar jam 9 pagi sehinggalah tengah hari. Bunga ini sebenarnya mudah untuk dijaga kerana ia tidak perlu ditanam ulang dan bukan juga bunga semusim. Itulah yang dikongsikan oleh Dayang Seminah binti Haji Maidin, seorang pesara guru yang aktif dalam penanaman dan penjagaan bunga pukul 9 sejak tahun 2018 lagi. Sebelum menanam bunga, tapak yang akan digunakan untuk proses penanaman perlulah bersih daripada sebarang rumput. Itu adalah antara tips yang dikongsikan oleh beliau. Kemahiran dan pengalaman beliau dalam bidang penanaman dan penjagaan bunga ini membuatkan saya teruja untuk mengetahui lebih lanjut mengenainya. Menanam bunga pukul 9 ini adalah susah sangat jika dibandingkan dengan setengah bunga-bunga yang lain. Jadi yang pertama, yang pentingnya kita ni melihat dari sudut medium atau tanah yang kita gunakan. Kalau cikgu akan gunakan tanah bukit, tanah yang mudah diserap oleh air. Jadi dari sudut pukul 9 sendiri cikgu akan menggunakan karatan pukul 9, karatan pukul 9. Dan jumlah dalam satu lubang ini bergantung kepada masing-masing lah. Ada yang menggunakan 1, 2 ataupun lebih daripada 3. Jadi saya gunakan di sini banyaklah supaya nanti oleh kerana bunga pukul 9 cikgu nampak banyak, jadi gunakan lebih daripada supaya jadinya nanti ia akan merimbun. Jadi cikgu akan menanam langsung, tidak perlu dicambah, cikgu akan menanam langsung ke tapak tanaman. Jadi kan cikgu tanamlah. Penanamannya ni jarak ataupun ikut masing-masing. Itu terpulang kepada masing-masing lah jaraknya. Tapi kalau kedai aku
lebih rapat lagi bagus sebabnya akan menjadikan bunga itu lebih merimbun, lebih banyak. Jadi stiknya ni daripada bunga pukul 9 yang sudah mati boleh diambil semula. Tidak, Tidak. bukannya yang mati tapi yang yang apa tu namanya, yang sudah subur, yang sudah tak. Jadi kita ni ambil, kita ni potong, jadikan banih lah. Luruskan ni cikgu. Lurus, bagus. Kedalaman batang bunga ini perlu ditanam sekurang-kurangnya 3 cm ke dalam tanah kerana bunga ini mempunyai akar yang lembut dan batangnya juga mengandungi air. Jadi penggunaan tanah bukit kering sesuai untuk penanaman bunga pukul 9. Lazimnya, bunga ini akan tumbuh dan berkembang dengan subur selepas 3 ke 4 hari ia ditanam. Jadi cikgu, cara penjagaan bunga pukul 9 ini bagaimana sebenarnya? Seperti halnya penanaman, penjagaan bunga pukul 9 boleh digolongkan sebagai bunga yang dah susah dijaga lah. Susah dijaga tu? Tidak susah dijaga. Yang pentingnya kita menentukan tapak penanaman. Sebab bunga pukul 9 yang nombor 1 pentingnya tempat penanaman. Sebab ia memerlukan cahaya matahari secara langsung ataupun tempat yang terbuka. Tempat yang terbuka. Kemudian cikgu baja bunga dan baja daun dalam sebulan sekali lah. Itu terpulang kepada masing-masing. Ada yang membaca dalam sekali 2 minggu, setiap 2 minggu. Tapi cikgu sebulan sekali. Sebulan sekali. Dari sudut penyiraman, di awal penanaman, cikgu akan menyiram 2 kali sehari lah. 2 kali sehari. Supaya akar cepat tumbuh pagi dan petang. Tapi apabila sudah jadi subur, maka setiap sekali sehari lah. Sekali sehari kecuali waktu hujan. Sebab memandangkan bunga pukul 9 ini sensitif, maksudnya sensitif itu batangnya itu mengandungi air. Jadi tidak perlu kita siram semasa hujan. Jadi cikgu, kalau selain daripada tempat yang terbuka ni, mungkin ada tempat-tempat lain lagi yang cikgu tanam bunga pukul 9 ini? Ada, cikgu kan nanam arah pasu. Pasu? Dan inilah 2 tempat lah, arah pasu dan arah tanah yang secara terbuka. Dan cikgu meletakkan pasu pun tempat yang terbuka kena matahari secara langsung. Sebenarnya bunga pukul 9 ini banyak jenis. Tapi di taman cikgu ini cikgu cuma menanam 2 jenis, iaitu satu yang berdaun bulat. Ini yang daun bulat. Dan satu lagi yang berdaun runcing. Yang berdaun runcing, cikgu ada setakat ini ada memiliki 12 warna. 12 warna. Dan yang berdaun bulat dalam 7 warna bunganya. Fakta menariknya juga, bunga pukul 9 akan tetap berkembang mekar dan subur meskipun cuaca dalam keadaan yang mendung. Selain itu, ia akan mengeluarkan suli baharu meskipun bunganya sudah berkembang. Kerana kebiasaannya, dalam satu kelopak terdapat lebih daripada satu bunga. Bunga pukul 9 ini memang dikategorikan kalau kita membaca di mana-mana punya artikel adalah digolongkan kepada bunga semusim. Tapi berdasarkan pengalaman saya lah mengasuh selama 2 tahun, apabila dijaga dengan baik, ia boleh menjadikan ia sebagai bunga sepanjang musim. Sepanjang musim? Sepanjang musim. Yang pentingnya kita ni setiap sebulan sekali kita ni baca dan kita ni siram selalu sekali sehari. Dan di mana-mana yang tua sudah itu kita ni buang lah. Selama 2 tahun sebanyak bunga yang cikgu tanam di sini, cikgu tidak pernah menanam ulang. Tidak pernah? Tidak pernah. Ini yang barangkali orang tidak tahu, yang menyukarkan orang untuk menanam ataupun meminati bunga 9. Selama 2 tahun, cikgu tidak pernah menanam ulang. Cuma sebulan sekali cikgu baca dan cukup siramnya, itulah yang menyebabkan cikgu lebih memperluaskan lagi tanaman bunga 9. Sebab baru cikgu menyadari yang bunga 9 ini sebenarnya bukanlah bunga yang payah untuk dijaga. Bukan payah untuk dijaga, yang payah ditanam ulang. Dia perlu. Jadi selain daripada kita ni mencantikkan kawasan rumah sendiri, memang tidak dinafikanlah yang bunga 9 ini boleh menjana pendapatan seseorang. Misalnya ia boleh dijual dengan karatan batang.
dan kemudian boleh juga dijual, ditanam dalam pasu. Nah, itu 2 cara lah, siapa yang berminat untuk menjual boleh dijual. Lagipun semacam cikgu kongsikan juga cara penanaman penjagaannya pun bukan je susah. Bukan susah. Jadi mungkin ada saranan lah kepada masyarakat di luar sana supaya orang berminat dan juga melestarikan penanaman bunga-bungaan ini terutama di halaman rumah supaya lagi nampak cantik orang. Jadi mungkin ada saranan untuk mereka di luar sana. Saranan saya kepada orang ramai lah, terutama masyarakat di negara ini supaya berkecimpung dalam tanam menanam, bukan saja menanam bunga 9 tapi bunga-bunga yang lain ataupun pohon yang lain, karena ia banyak memberikan manfaat kepada kita nih. Yang pertama barangkali dapat mengisi masa yang terluang. Yang kedua di samping itu dapat mengindahkan lagi, mencantikkan, menjaga kebersihan halaman rumah. Dan yang ketiga barangkali dari sudut kesehatan dapat menyehatkan dari sudut jasmani, rohani dan emosi. Wah, indahnya apabila kita ni melihat ya pelbagai variasi warna bunga pukul 9 dan ianya tersergam indah di halaman rumah, dan apabila kita ni menanamnya juga mungkin itu yang kita ni mahukan ya sebenarnya. Lagipun penanaman dan juga penjagaannya agak mudah sebenarnya. Asal kita ni rajin, sudah pasti kita ni akan berjaya. Baiklah, saya kira sampai di sini saja pertemuan kita. Sekian, jumpa lagi.